Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang rahmat utama yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan rahmat yang Allah berikan kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad, linta lahum, hendaklah engkau berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu kasar dalam tutur kata kamu, keras hati kamu yakni kepada orang lain, lan faddu min hawlik, mereka akan lari daripada engkau. Maafkan mereka, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka, dan ajaklah mereka bermusyawarah. Bila mana kau berazam untuk melakukan sesuatu, maka hendaklah engkau bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bertawakal. Ayat ini turun kepada baginda Rasulullah di saat Nabi dicabar emosinya, di saat perasaannya dicabar dengan kemarahan dan juga ingin meluahkan kemarahan tersebut. Yaitu ayat ini turun umpama penawar kepada seseorang yang memerlukan kepada penawar, akan tetapi ianya adalah penawar kepada penyakit, bukan kepada penyakit fizikal, akan tetapi ini adalah kepada masalah hati yang ianya penawar yang paling mujarab. Nabi waktu itu berada dalam keadaan marah, Nabi berada dalam keadaan emosi. Sebagai seorang yang memiliki sifat kemanusiaan, juga punya sifat emosi dan juga marah, punya sifat kasih sayang, maka baginda Rasulullah ketika berada dalam keadaan marah disebabkan oleh kerana melihat kepada perbuatan orang kafir yang menyakiti dan melukai jasad Sayyidina Hamzah dalam peperangan Uhud, sehingga dibelah dadanya, diambil jantungnya, dilukai satu demi satu anggota badannya. Hal itu disaksikan oleh Nabi SAW. Nabi marah kepada perbuatan itu. Pada masa yang sama, baginda Rasulullah juga kesal dengan perbuatan para as-sahabah yang ketika Nabi perintahkan untuk berada di atas gunung pemanah untuk tidak turun dalam menang ataupun kalah, akan tetapi mereka berijtihad untuk turun, sehingga dengan sebab itu berlaku kekalahan kepada kaum muslimin. 70 orang syahid dalam peperangan itu. Nabi tersungkur berkali-kali sehingga gigi gerahamnya pun terlepas, dan itu meghfar atau besi yang berada di tepi itu. Kalau orang pakai songkok besi, besi kecil-kecil itu masuk ke dalam daging, bahagian dalam gigi atau gigi gusi Nabi Muhammad SAW, kerana terkena benda tajam yang begitu kuat sehingga ianya masuk ke dalam dan sukar untuk dikeluarkan, kecuali ketika Talhah yang berusaha untuk mengeluarkan besi yang lekat di dalam daging itu, yang ketika itu belum ada alat-alat untuk bius supaya tak terasa untuk mengeluarkan benda itu, dan tidak ada seperti adanya kemudahan teknologi zaman sekarang, akan tetapi manual dibuat pada ketika itu, nak digunakan dengan tangan terlalu dalam untuk ditarik. Talhah yang menggunakan giginya digigit hujung daripada besi yang lekat di dalam daging pada di atas gigi Nabi SAW, maka besi itu keluar sekali dengan tercabutnya gigi Talhah karena terlalu dalamnya itu besi masuk ke dalam. 2 besi masuk ke dalam, dikorbankan 2 gigi oleh sahabat Nabi semata-mata untuk mengeluarkan besi tersebut karena terlalu dalamnya. Darah yang begitu banyak mengucur daripada wajah Nabi SAW disebabkan oleh kerana pelanggaran yang berlaku pada ketika itu tidak mematuhi akan arahan panglima perang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Keadaan lebih dahsyat daripada itu menjadi kocar-kacir kaum muslimin, lari bertempiaran disebabkan oleh kerana dikejutkan dengan satu serangan yang luar biasa daripada orang-orang kafir Quraisy. Pada ketika itu setelah
Baginda Rasulullah menyelamatkan diri di atas gunung bersama dengan beberapa pemimpin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga sahabat yang lainnya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan kesal dan juga marah pada ketika itu, turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Yang Allah berikan kepada kamu, hendaklah engkau berlemah lembut kepada mereka. Siapa mereka yang dimaksudkan oleh Allah untuk berlemah lembut? Kepada mereka yang ketika itu dalam keadaan kocar kacir, kepada mereka yang waktu itu dalam keadaan tegang sehingga meninggalkan Nabi, kepada mereka yang waktu itu tidak dapat dikawal dan terkontrol keadaan mereka sehingga menjadi sebab kepada Nabi sendiri yang terluka. Sebagaimana saya jelaskan tadi, mereka yang melakukan kesalahan tadi, hendaklah engkau menyikapi dengan rahmat supaya kita belajar mengambil sikap yang diambil oleh Nabi kepada pesalah kepada Nabi SAW. Kalau pesalah kepada Nabi pada ketika itu disikapi dengan rahmat, manakah bahagian kita pada rahmat kepada orang yang bersalah kepada kita? Ini adalah bahagian daripada mengambil suri tauladan Nabi melalui kisah dan cerita serta sirah Nabi Muhammad SAW. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Hendaklah engkau berlemah lembut kepada mereka. Kepada pesalah diperintahkan untuk berlemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Kalau kamu kasar dalam tutur kata, keras dalam hati. Kepada siapa? Ya kepada pesalah tadi itu. Kasar dalam kata-kata, baik dengan laknat, dengan makian, dengan merendahkan, dengan menghina, dengan kata-kata. Atau ghalidhal qalbi, keras hati kamu untuk memaafkan, untuk melupakan kesalahan orang bersalah kepada kamu. Lan faddu min haulik. Mereka akan lari daripada engkau. Mereka akan menjauhkan diri daripada engkau. Kalau engkau wahai Rasulullah tidak berlemah lembut, tidak berkata, menjaga perkataan dan tidak mempunyai sifat hati yang lembut, mereka akan lari daripada engkau. Kalau mereka lari daripada Nabi, yang rugi siapa? Yang lari daripada Nabi. Akan tetapi sifat seorang perahmat seperti Nabi tak sepatutnya menjadi sebab orang lari daripadanya, karena sifat orang yang merahmati merangkul kepada pesalah. Orang yang merahmati memberi hidayah kepada orang yang bersalah. Orang yang merahmati mengasihi kepada orang yang bersalah. Itu sifat orang yang punya rahmat. Tak sesuai kalau engkau menjadi sebab, wahai Rasulullah Muhammad, menjadi sebab kepada mereka lari daripada engkau. Fa'fu anhum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maafkan mereka yang bersalah itu. Tak cukup disuruh maafkan, wastaghfir lahum. Mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, walaupun mereka yang bersalah, walaupun mereka yang berdosa, walaupun mereka yang mesti meminta ampun, tapi sebagai tanda rahmat engkau kepada mereka, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Bukan salah Nabi, bukan Nabi yang berbuat silap, mereka yang berbuat silap. Ya, walaupun mereka berbuat silap, engkau punya hati rahmat. Hati orang yang merahmati adalah memberikan rahmatnya kepada hatta kepada pesalah. Wastaghfir lahum. Mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amri. Ajak mereka bermusyawarah lagi, walaupun pernah bersalah, walaupun pernah melakukan kesilapan, jangan serik mengajak bermusyawarah kepada mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wa innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini bahagian daripada rahmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rahmatnya kepada pesalah seperti itu, apatah lagi rahmatnya kepada orang yang taat dan patuh serta menyanjung akan syariat dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa keseimbangan di dalam agama yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah, yang ianya adalah merupakan bahagian daripada rahmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad.